Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hadirin sidang penonton yang budiman yang dirahmati Allah. Kita dipilih oleh Allah hari ini di Malaysia 1 Ramadan. Mudah-mudahan Allah bagikan kekuatan, kesihatan, memberikan peluang untuk dapat kita berpuasa dan mengamalkan ibadah-ibadah yang sangat banyak, malah pahala dan ganjaran yang berlipat kali ganda di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan kita mohon mudah-mudahan amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan. Berkatilah di sini bermaksud diberi kesempatan dapat berbuat amal ibadah daripada awal pagi sampai ke esok pagi lagi. Nah, bukan daripada subuh sampai ke maghrib, tidak, itu berpuasa saja. Jadi berbuat amal itu daripada pagi sampai ke pagi esok, bermaksud sepanjang hari dan sepanjang malam di bulan Ramadan. Itu maksudnya barakah. Dan kita mohon wa'inna, ya Allah, bantukanlah kami ala siyam, untuk berpuasa, wal qiyam, untuk qiyam. Qiyam maksudnya solat tarawih. Solat sunat selepas isya kalau dikerjakan tanpa tidur sebelum dahulu, itu namanya qiyamul lail. Walaupun namanya solat tahajud, umpama mata tak boleh nak tidur sampai pukul 3 pagi sampai pukul 4 pagi, mungkin makan obat ataupun fikiran mungkin belum tenteram dan sebagainya, tak boleh tidur, maka solat tahajud yang dikerjakan pada malam dan pukul 3 pagi itu namanya qiyamul lail. Kategorinya qiyamul lail walaupun namanya solat tahajud. Ada juga solat yang dalam kategori tahajud walaupun namanya solat lain. Kita bagi contoh. Di bulan Ramadan ini mungkin sahaja sebahagian yang letih di siang hari, mungkin bertugas ataupun bekerja yang agak berat, sehingga selepas buka puasa dan solat isya lalu mengantuk dan tidur. Solat isya sudah dikerjakan tapi solat tarawih belum dikerjakan untuk mengambil tenaga. Akhirnya tidur dahulu. Bangkit pada pukul 3 ataupun pukul 4 pagi. Ketika itulah dikerjakan solat tarawih. Maka solat tarawih ini kekal namanya dengan solat tarawih, tetapi dalam kategori tahajud, sebab dikerjakan selepas tidur. Macam mana nak bezakan qiyamul lail dengan tahajud? Sama saja. Bezanya ialah kalau solat sunat selepas isya dikerjakan tanpa tidur sebelum dahulu, tu namanya qiyamul lail. Kalau selepas isya tidur dahulu barulah dikerjakan nanti, itu namanya solat tahajud. Kita bicarakan kategori ini ya. Adapun nama solat itu tetap sama juga, solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat tarawih, itu sama juga. Jadi yang membezakannya adalah apakah tidur ataupun tidak selepas isya.
Selepas isyak, solat isyak fardu, tidur dahulu, kemudian mana-mana solat sunat yang dikerjakan selepas bangun daripada tidur, kategorinya solat tahajud, walaupun namanya solat tarawih, solat tasbih dan sebagainya. Dan mana-mana solat yang dikerjakan tanpa tidur dahulu selepas isyak, itu namanya solat qiyamul lail, walaupun namanya tahajud. Itu dari segi kategori dan dari segi nama sahaja. Adapun solat qiyam ini, solat tarawih ini, memang namanya solat qiyam. Sebab itu kalau di Makkah, di Al-Madinah, salatul qiyam rahimakumullah, marilah kita solat qiyam, maksudnya solat tarawih. Itu spesifik nama solat tarawih. Baik, kita mohon supaya Allah wa'inna ala siyam, untuk berpuasa ya Allah bantukanlah kami, wal qiyam, dan juga qiyam itu khusus kepada salat tarawih, wa ghaddil basar, dan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini termasuklah kalau bertemu dengan perempuan bagi lelaki, bertemu dengan lelaki bagi perempuan, itu juga dan menundukkan pandangan termasuklah tidak melihat sesuatu yang nanti menyebabkan kelalaian ataupun menyebabkan kesukaan yang melebihi batasnya, begitu. Baik, termasuklah juga dalam melihat televisyen ataupun melihat internet, YouTube, Facebook, Instagram dan sebagainya. Walaupun asalnya ghaddul basar, menundukkan pandangan itu untuk perempuan, tetapi kita minta juga kalau melihat yang perlu sahaja, dalam bab-bab melihat komputer, melihat televisyen ataupun melihat handphone dan sebagainya. Wa hifdzul lisan, menjaga lisan. Sebab itu paling sesuai dan paling wajar mulut untuk digunakan di bulan Ramadan ini banyak membaca Al-Quranul Karim dan zikir-zikir yang lain, tetapi lebihkan banyak baca Al-Quranul Karim wa tilawatil Quran. Satu kita baca doanya wa a'inna 'alas siyami wal qiyami wa qadil basari wa hifdzal lisan wa qiraatil Quran. Membaca Al-Quran, membaca Quran itu termasuklah dalam kategori tadarus, mengaji dan sebagainya. Naam. Alhamdulillah, bulan yang kita tunggu-tunggukan dan sudah sampai sekarang ini. Sebab itu ada syair menyebutkan Ramadhanu tajalla wa batasama, tuba lil abdi idza ghatanama, arda maulahu bimaltazama, tuba lin nafsi bitaqwaha. Ramadan datang dengan senyuman. Ramadhanu tajalla wa batasama, tuba lil abdi idza ghatanama. Beruntunglah hamba-hamba Allah yang mengambil peluang beramal di dalamnya. Arda maulahu bimaltazama, rida dengan sesuatu yang diwajibkan ke atasnya, itu puasa. Tuba lin nafsi bitaqwaha, lalu beruntunglah jiwa-jiwa yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, seperti yang disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, guru kami yang mulia Syekhuna Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, kalau setiap Ramadan, ini antara tazkirah beliau yang selalu beliau sebut. Apa? Para sahabat, kenangan mereka itu, saya guna bahasa beliau, kenangan mereka itu, para sahabat, sepanjang tahun adalah Ramadan. Kenapa? 6 bulan sebelum Ramadan berdoa mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. 6 bulan selepas Ramadan bermula berdoa mudah-mudahan diterima ibadah di dalam bulan Ramadan. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Kanu, para sahabat, yada'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum syahr Ramadan. Berdoa kepada Allah, para sahabat, semoga mereka disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan selama 6 bulan tu. Thumma yada'una Allah 6 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Kemudian mereka berdoa lagi 6 bulan selepas Ramadan untuk diterima ibadah mereka dalam bulan
Ramadan. Itulah kenangan para sahabat dengan Ramadan itu sepanjang tahun. Masya Allah, tabarakallah. Memang hadirin, kita diuji oleh Allah dalam keadaan bertarawih, tidak di masjid, di surau. Nah, demikian juga tidak dapat buka puasa dengan sahabat-sahabat, ahli-ahli masjid kita. Nah, ini semuanya takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin bagikan kita peluang. Kalau dahulu berbuat dalam bentuk berjamaah sebegini, solat berjamaah, iftar berjamaah, malah sahur berjamaah, tarawih berjamaah dan yang lain semuanya berjamaah. Ini satu kesempatan Allah bagikan kita tidak berjamaah, bukan dari segi mengurangkan martabat kita, tidak, tapi dari sisi positif yang lain, mengajar. Kalau dahulu kita beramal dengan ramai manusia, kadang-kadang ada riya umpamanya, kadang-kadang. Sekarang untuk lebih secara tersendiri, tidak ramai dengan orang, maka untuk menghindarkan ataupun menghindari riya itu lebih mudah, dan ia lebih menanam sifat ikhlas kepada Allah, sifat tawajuh kepada Allah dalam beramal secara bersendiri, memantapkan lagi amalan itu kerana yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu sisi hikmah, dan gunakanlah kesempatan ini untuk kita banyakkan amal. Kalau di bulan Rajab itu banyak beristighfar, di bulan Syaban banyak bersalawat, datang bulan ini banyakkan membaca Al-Quran dan mengaji Al-Quran. Disebut juga di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau mengatakan Syahrul Rajabin syahrun lizzarrai, bulan Rajab bulan untuk bercucuk tanam, wa Sya'ban syahrus suqyi lizzarrai, bulan Sya'ban bulan untuk menyirami tanaman tadi itu, wa Ramadan syahru hasadiz zarrai, iaitu bulan Ramadan bulan untuk mengambil hasil mahsulnya. Sebab itu isyarat di sini kata ulama, kalau bulan Rajab itu bulan bercucuk tanam, nak bercucuk tanam, dibersihkan dahulu kebun itu, batas itu, tanah itu, jangan sampai ada sampah sarap, ada kayu, ada kaca, ada sampah sarap, ada besi, hatta rumput dengan lalang, dibersihkan. Ini isyarat membersihkan diri daripada dosa, daripada noda, daripada kesalahan ghaflah di bulan Rajab. Caranya dua, satu beristighfar, dan yang kedua bertaubat kepada Allah. Sebab itu amalan yang paling layak dan diperbanyakkan di bulan Rajab adalah beristighfar kepada Allah. Di bulan Syaban, tanaman yang sudah ditanam tadi ketika bulan Rajab jangan dibiarkan, disirami dengan air. Air itu sifatnya sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Maka bulan Syaban dibanyakkan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti apabila pokok itu dijaga dengan elok, dibajai dengan bagus, disirami dengan air yang secukupnya, dipagari jika perlu, maka nanti akan membesar dan memberikan hasil, mahsul, buah-buahan, sayur-sayuran dan sebagainya, yang nanti kita hanya perlu untuk memetik sahaja di bulan Ramadan. Kata ulama, amalan yang sangat mudah, semudah memetik buah yang sudah ada di dahannya itu, di rantingnya itu, adalah membaca Al-Quranul Karim. Sebab bukan payah membaca Al-Quran, dengan modal satu, kesabaran, dua, keyakinan, yang ketiga, kesungguhan, maka boleh membaca Al-Quran dan pahalanya sangat besar. Satu huruf diganjari oleh Allah dengan 10 pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada huruf-huruf Al-Quran, baginya satu kebajikan. Satu kebajikan menyamai 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, dengan membaca alif lam mim sudah mendapat 30 pahala. Ini kan pula kalau membaca
satu baris, tak pun satu muka surat, tak pun satu helaian depan belakangnya, tak pun kita insya-Allah Ramadan ini untuk kita khatamkan satu juzuk sehari. Masya-Allah. Kalau Imam Syafi'i bukan sejuzuk sehari di bulan Ramadan, khatam dua kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Umpamanya siang seperti ini pukul 11 lebih pukul 12 ni, sampai nanti umpamanya nak iftar, khatam satu juzuk. Kemudian daripada iftar nanti sampai esok subuh satu juzuk lagi. Mohon maaf, satu Quran lagi, bukan satu juzuk. Bermakna Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. 30 juzuk siang, 30 juzuk malam, 2 kali khatam. Jadi kalau 30 hari Ramadan, beliau khatam 60 kali khatam. Inilah yang disebut di dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi, kana yakhtimul Quran 60 marratan fi Ramadan fi ghairi salah. Adalah Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam, lain daripada salat. Dalam solat lain lagi bacaan. Allah Allah. Subhanallah, ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Apa yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. InsyaAllah bermula daripada pagi ini hadirin, kita akan masuk ke kitab yang baru, iaitu kitab 60 hadis Fadilat Ramadan. Saya photostat sendirilah, dan apa yang saya photostat itu sama dengan apa yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang dalam bentuk PDF tu. Dan saya photostat ni pun yang PDF itulah, sehingga nanti kalau saya katakan mari sama-sama lihat muka surat 1 ataupun muka surat 7 ataupun muka surat 14, sama saja dengan apa yang tuan-tuan puan-puan dapat PDF itu. Jadi senang kita nak belik. Itu tujuan saya photostat ini, mengikut apa yang telah kita kongsikan kepada yang lain, supaya lebih mantap dan lebih dapat diikuti. Katalah saya katakan perbahasan ini ada pada muka surat 37, tuan-tuan pun tengok 37 exactly ada pada tu. Baik, mari sama-sama kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bincangkan pada muka surat 3 sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sebut qala al-muallifu rahimahullah. Biasanya kalau kita baca kitab ataupun baca buku sekalipun, kita selalu akan sebut qala al-muallifu rahimahullah. Kalau dia perempuan, qala al-muallifatu rahimahallah. Berkatalah muallif, iaitu pengarang kitab itu, semoga Allah merahmatinya. Saya tidak sebut begitu sebab yang mengarang buku ni saya sendiri. Sebab itu saya tidak sebut qala al-muallifu. Muallifu tu saya, pasal saya yang susun ini. Baik. Jadi ini sebagai adab dan sebagai satu ucapan, suatu isyarat terima kasih daripada kita hadirin. Apapun kitab yang kita baca, berbahasa Arab baik, yang lama ataupun yang baru, bahasa Melayu baik, bahasa Inggeris dan apapun bahasanya, kita doa pada Allah. Dalam arti kata kita doa yang tadi tu, doa lah tu. Contoh, saya baca kitab Al-Imamul Ghazali rahimahullah, lalu sebelum saya baca kitab beliau, saya katakan sebegini, qala al-musannifu, berkatalah pengarang, atau qala al-muallifu, berkatalah penulis. Boleh dua-dua tu. Boleh kerana Al-Imamul Ghazali sudah wafat, meninggal dunia, maka saya sebutkan rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Ini di dalam kaedah disebut, dalam ilmu ma'ani disebut sebegini, walaupun terjemahan secara literal rahimahullah, rahimah itu fi'il madhi mabniu 'ala al-fath, Allah itu jadi fa'il, hu itu dhamir ghaib itu menjadi maf'ul. Jadi terjemahnya Allah telah merahmatinya. Begitu terjemah secara literal. Tetapi ini kata
dalam pengajian bahasa Arab dipanggil jumlah ayat du'aiyah, berbentuk doa, khabariyah lafzan, dari segi lafaz dia mengkhabarkan sebiji-sebiji macam tadi maknanya ataupun terjemahannya, tetapi insya'iyah maknan. Dari segi insya', dari segi maknanya adalah doa. Itu yang disebut sebagai jumlah du'aiyah, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, sehingga terjemahan asalnya Allah telah merahmatinya apabila di dalam kaedah sebegini tadi tu jumlah du'aiyah, khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, ia akan bertukar menjadi semoga Allah merahmatinya. Itu kan satu doa. Itu cara membaca kitab lama. Jadi saya tak bacalah qala al-muallifu sebab al-faqir sendiri yang menyusunnya. Mari sama-sama daripada Amirul Mukminin. Amir ketua, al-Mukminin orang-orang yang beriman. Siapa? Abu Hafsin. Abu Hafsin itu namanya adalah kunyah. Dalam bahasa Arab ada dua. Satu yang namanya kunyah. Kunyah itu panggilan. Yang kedua namanya disebut laqab. Laqab itu gelaran. Saya bagi contoh ya. Al-Imamul Ghazali, nama asal beliau adalah nama asal beliau adalah Muhammad bin Muhammad, ayahnya bin Muhammad nama atuknya. Tapi kenapa dipanggil Al-Ghazali? Al-Ghazali itu kembali kepada pekerjaan ayahnya dulu, dikatakan sebagai orang yang menenun kulit. Satu pandangan yang kedua kerana berasal daripada kampung Ghazalah. Pendapat yang pertama lebih kuat lagi. Macam Al-Imamun Nawawi, Imamul Ghazali tadi, supaya kita lebih fokus, disebut Abu Hamid. Abu Hamid, bapa kepada Hamid, itu namanya panggilan. Sebab beliau ada seorang anak lelaki namanya Hamid, meninggal waktu kecil. Itu namanya kunyah. Satu lagi yang dipanggil laqab, gelaran. Gelaran beliau banyak. Antaranya apa? Hujjatul Islam wa barakatul anam. Itu antara gelaran beliau. Hujjah kepada Islam. Beliau yang pertahankan Islam. Tanyalah apa-apa tentang Islam, beliaulah hujahnya. Masya Allah, guru kami dan guru kita semua, Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, beliau katakan sampai sekarang tidak ada orang yang dapat title Hujjatul Islam. Kalau Syekhul Islam tu ramai. Hujjatul Islam hanya Al-Imamu Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kata beliau lagi, kitab karangan beliau iaitu Al-Imam Al-Ghazali, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, kitab ini paling banyak dalam dunia Islam. Memang benar Sahihul Bukhari itu kitab yang paling tinggi nilainya dalam bab hadis, tetapi keberkatan kitab Ihya Ulumuddin tidak ada dalam dunia ini, dalam pelosok dunia ini, melainkan semuanya ada kitab Ihya Ulumuddin diterjemah dalam banyak bahasa. Ini menunjukkan keberkatan kitab ini. Baik, mari kita kembali. Imamul Ghazali nama asalnya Muhammad bin Muhammad. Kunyah, panggilan beliau adalah Abu Hamid. Mana-mana Abu di depannya, mana-mana Ummu di hadapannya, mana-mana Ibnu, itu adalah kunyah. Adapun laqab itu gelaran. Macam Al-Imamul Ghazali digelar dengan Hujjatul Islam. Kita ambil contoh lagi, mudah-mudahan lebih jelas. Imamun Nawawi itu terkenal dengan nama Al-Imamun Nawawi, walhal nama beliau bukan Al-Imamun Nawawi. Nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf. Yahya ibn Sharaf. Kunyah beliau, kunyah panggilan, Abu Zakaria. Abu Zakaria. Dan laqab beliau Muhyiddin. Muhyiddin. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi antara ulama yang mengatakan bahawa para ulama mengatakan sunat kalau pakai kunyah, pakai Abu, pakai Ibnu, pakai Ummu, itu sunat. Sebab itu beliau sendiri bukan ada kahwin, tak kahwin. Umur 45 tahun wafat, meninggal, Masya Allah. Tapi sangat barakah umurnya, sehingga kitab-kitab karangan beliau luar biasa.
ketinggian ilmunya dan diterima dalam masyarakat sampai sekarang ini. Beliau menggunakan kunyah Abu Zakaria. Abu Zakaria bermaksud bapa Zakaria. Biasanya kalau orang guna perkataan Abu Zakaria, dia ada anak namanya Zakaria. Tapi Imam An-Nawawi tak kahwin pun, bermakna tak ada anak. Jadi kenapa beliau pakai Abu Zakaria? Kenapa hadirin? Sebab satu, beliau di antara ulama yang mengatakan sunat pakai kunyah Abu tadi tu ya. Yang kedua, beliau nak ambil tafaul, ambil barakah dengan Nabi Zakaria. Nama beliau tadi siapa? Yahya. Dalam Al-Quran menyebut, Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ketika Nabi Zakaria belum dapat anak, umur yang dah lanjut, sampai beruban, lalu Allah firmankan, Ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami khabar gembirakan pada engkau, pada kamu, bahawa nanti kamu akan dapat anak namanya Yahya. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi beliau menggunakan kunyah Abu Zakaria. Ini sama juga Al-Imam yang kita bicarakan sekarang, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menggunakan kunyah Abu Hafs. Baik. Abu Hafs ini kenapa Abu Hafs? Beliau ada anak namanya Hafsah, maka diringkaskan jadi Hafs. Sebahagian mengatakan Hafs ini yang perkasa, maka beliau dipanggil Abu yang perkasa, yang hebat, yang kuat, begitu. Sayyidina itu namanya taswid. Taswid itu sunat hukumnya kalau kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan tu bubuh Sayyidina boleh, Sayyiduna boleh, Sayyidana pun boleh. Itu lihat kepada kaedah bahasa Arab. Ada yang marfu', ada yang mansub, ada yang majrur. Jadi biasa kita pakai Sayyidina. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Beliau adalah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau juga adalah ayah mentua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab anak beliau yang bernama Hafsah dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata, apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, sesiapa yang hijrahnya kerana ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, maksudnya pahalanya kepada keredaan Allah dan Rasulnya, dia akan dapat redha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan sesiapa yang hijrahnya kerana inginkan kehidupan yang selesa di dunia atau kerana perempuan yang dia ingin berkahwin dengannya, maka hijrahnya akan bernilai seperti mana apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebut hadis muttafaqun alaih, yang diittifaq ke atasnya oleh dua orang imam besar dalam ilmu hadis, dan periwayatannya, riwayah dan riwayahnya iaitu Al-Imam Bukhari dengan Imam Muslim rahimahumallahu taala rahmatan wasi'ah. Hadis ini panjang, huraiannya hadirin cukup, kata ulama disunatkan kalau kita menulis kitab letak hadis ni dahulu. Saya pun ikut jugalah apa yang dikatakan oleh para alim ulama, sebab mengikut ulama itu adalah suatu kejayaan dan akan mendapat pedoman. Tujuan bukan saja letak, tidak. Tujuan untuk ingatkan, wahai kamu penulis, wahai kamu pengarang, wahai kamu penyusun, betulkan niat kamu ketika menulis, ketika menyusun, ketika mengarang. Kenapa? Hadis yang mula-mula sekali, bila dibuka kitab itu, ternyata hadis ini untuk membetulkan niat kita masing-masing.
Mari kita lihat pada muka surat yang ke-6. Kita akan terus sahaja berbicara tajuk Fadilat Bulan Ramadan. Kita berhenti dahulu dalam 5 minit. Hadirin, kita akan sambung dan bicarakan hadis yang pertama sebentar lagi pada muka surat 6 insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita terus pada muka surat yang ke-6, Fadilat Bulan Ramadan. Pertama sekali, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Subhanallah, Al-Quran adalah kitab yang paling mulia. Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Bertemu dua kemuliaan ini sehingga ulama mengatakan Ramadan itu mulia antaranya disebabkan Al-Quran. Al-Quran bertambah mulia kerana diturunkan pada bulan Ramadan. Begitu. Sehingga nanti ada ulama bahaskan memang tidak ada tolok bandingannya Al-Quran itu. Kenapa? Satu, Al-Quran itu datang daripada yang maha mulia, Allah Subhanahu Wa Taala. Diturunkan kepada Nabi, malah makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Diturunkan pada malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. 4. Diturunkan pada bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Dan diturunkan juga di dua tempat yang paling mulia di muka bumi. Satu, Makkatul Mukarramah, dan yang kedua Al-Madinah Al-Munawwarah. Allah, maka bertambah-tambah kemuliaan pada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk kepada sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Dalam suratul Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, kata Al-Imam At-Tabari, syahr
syahru itu berasal dari perkataan syuhrah, iaitu masyhur, dikenali ramai, sehingga syahrul Ramadan disebut bulan yang dikenali ramai. Ramadan mengikut ahli balaghah berbahasa Arab, Ramadan berasal dari perkataan ramda. Ramda maksudnya yang terik, yang panas, yang sangat kuat panasnya itu, bukan setakat panas saja, yang sangat kuat, sehingga ketika orang Arab menamakan bulan ini, cuacanya sangat panas dan terik, lalu dipanggil ramda, akhirnya jadi Ramadan. Itu disebut oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab beliau Tafsir At-Tabari. Sebahagian ulama mengatakan Ramadan itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang kita tahu berapa? 99. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah. Faman hafazaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah punyai 99 nama, 100 tolak 1. Ini ada unsur matematik di dalam hadis. 100 tolak 1 jadi berapa? Jadi 99. Faman hafazaha, maka sesiapa yang menghafaznya, kata ulama, menghafaz secara mutlak. Yang lain dia menghafaz dan memaham. Ulama lain dia menghafaz, memaham dan mengamalkannya, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Walhal tak masuk syurga lagi, tapi digunakan perkataan dakhala. Dakhala fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, sepatutnya yang sudah berlaku. Ketika hadis ataupun Al-Quran, kata ulama, ini kaedah, menyebutkan sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan dengan menggunakan fa'il madhi, ini bermakna pasti akan berlaku. Jadi pasti orang itu akan masuk syurga. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Yang tak hafaz lagi, usahakan hafazlah. Kita di sekolah agama dulu, alhamdulillah, setiap hari pi makan, nak pi sekolah, dipasang nas'aluka ya man huwallahu alladhi, sampai kita hafal, alhamdulillah. Jadi sama juga di rumah, pasangkan, daripada kita pasang yang muzik yang boleh melalaikan, kalau tidak berdosa sekalipun, maka lebih baik kita pasang asma Allahul Husna. Saya teringat dengan guru kami Syekh Fahmi Zamzam ketika kami buat satu maulid di satu tempat di Shah Alam, di kawasan Tasik, restoran. Ketika beliau bagi tausiah, apa kata beliau? Kata Syekhuna Syekh Fahmi Zamzam, batu-batu, air di sini, rumput-rumput, kayu-kayu, kerusi-kerusi, rindu nak dengar maulid Nabi. Rindu nak dengar lantunan salawat, rindu nak mendengar baca Al-Quran. Kan dalam maulid ada kita baca inna fatahna laka fatham mubina. Sepatutnya surah ini kita baca malam tadi untuk menyambut Ramadan. Ada fadilatnya disebut oleh sebahagian ulama, surah Al-Fatah. Begitulah hadirin, rumah kita dinding-dinding tu lama rindu dah dia tak dengar baca Quran kita. Rindu dia nak dengar salawat, madaih, qasidah, qasaid. Inilah peluang masanya kita banyak di rumah, pasangkan yang elok-elok. Alhamdulillah, mudah-mudahan masya-Allah terubat rindu makhluk-makhluk sebegini ni. Masya-Allah. Baik, kata sebahagian ulama, Ramadan itu adalah salah satu daripada nama-nama Allah. Kan nama-nama Allah yang kita sebutkan tadi 99. Salah satunya, tambah yang lain pula, Ramadan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW menyebutkan, la taqulu Ramadan, jangan kamu sebut Ramadan sendirinya itu. Fa inna Ramadan ismun min asma'illah, kerana Ramadan itu salah satu nama daripada nama Allah. Walakin qulu syahr Ramadan, akan tetapi sebut bulan Ramadan. Maksud, kalau sebut Ramadan, jangan sebut Ramadan, tapi sebut bulan Ramadan. Pun begitu sebahagian ulama, antaranya Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Suyuti mengatakan hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Maksudnya apa? Hadis ini tidaklah kuat, dia statusnya dhaif. Dari segi penisbatan kepada Nabi SAW. Kita kena faham juga hadis dhaif ni
Bukan bila hadis dhaif je dibuang, hadis dhaifnya tak dipakai, tidak begitu ya. Hadis ini jadi dhaif kerana nisbahnya kepada Nabi. Mungkin orang itu, perawinya itu tidak kuat ingatannya dan beberapa syarat untuk sampai kepada hadis yang sahih ataupun hasan itu berkurang. Nah, jadilah hadis itu jadi hadis dhaif. Hadis itu tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu bukan bila sebut dhaif sahaja terus tak dipakai. Tidak, malah ulama ittifaq mengatakan boleh dalam bab fadailul amal, dalam at-targhib wa tarhib itu boleh sahaja, ceritanya panjang ya. Nah, sebab itu bila kita sebut hadis dhaif bukan terus tak boleh dipakai, tidak. Malah dalam banyak hukum hakam itu dikeluarkan daripada hadis-hadis yang dhaif itu. Hadis dhaif satu lagi dhaif ya, dikuatkan oleh hadis yang satu lagi jadi hasan li ghairihi. Ini dalam ilmu hadis. Sebab itu dalam hukum hakam banyak digunakan juga hadis-hadis yang dhaif itu. Itu kita akan bicarakan ketika ada kelapangan dan ada ruang nanti. Baik. Lalu tidak mengapalah kata ulama, walaupun hadis ini seolah-olah jangan sebut Ramadan sahaja, mesti sebut syahrul Ramadan. Kata ulama yang lain ya. Tetapi banyak juga hadis-hadis yang lain sebut Ramadan saja, tidak sebut pun syahrul. Kalau ikut hadis tadi itu tak boleh sebut Ramadan saja. Sebab kalau sebut Ramadan, telah datang Ramadan, maksudnya telah datang nama Allah tu Ramadan. Padahal kita maksudkan bulan. Jadi kata sebahagian ulama mengatakan jangan sebut Ramadan tapi sebut bulan Ramadan ataupun syahrul Ramadan ataupun the month of Ramadan. Tapi sebahagian yang lain kata tak mengapa juga, tak payah sebut syahrul pun tak apa, sebab banyak hadis-hadis yang menyebut Ramadan dengan hanya Ramadan, tidak dengan syahrul Ramadan. Baik, mari kita lihat ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Para ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan alladhi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan dalam bulan Ramadan itu Al-Quran, ada beberapa isyarat. Satu, ini adalah dalil Al-Quran diturunkan pertama sekali pada bulan Ramadan. Quran diturunkan pada Ramadan itu yang pertama sekali. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar. Ayat yang pertama, sesungguhnya kamilah yang menurunkannya, iaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya, sebenarnya Lailatul itu dah malam dah. Jadi bila kita sebut malam Lailatul Qadar, dia akan jadi malam Al-Qadar, walau satu malam je. Tapi kita dah biasa pakai, tak mengapa ya. Hadis yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga, sesungguhnya kami, kata Allah, anzalnah, telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam yang barakah. Malam yang barakah ini merujuk kepada malam Al-Qadar itu tadi. Sehingga ulama mengatakan Lailatul Qadar itu, jumhur ulama mengatakan berlaku pada bulan Ramadan, lalu Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan, maka Al-Quran pertama sekali turun pada bulan Ramadan. Al-Imam At-Tabari menyebutkan Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar tu turun apa tu? Sebab Quran diturunkan, kita belajar nuzulul Quran dalam ulumul Quran, nanti boleh dirujuk di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Imam Suyuti itu antara kitab yang paling terkenal dan perbahasan yang sangat mendalam dan sangat tinggi nilainya. Ataupun boleh merujuk kepada kitab Manahilul Arafan fi Ulumil Quran, Al-Imam Al-Syekh Abdul Azim Az-Zarqani. Kalau yang contemporary ini Ulumul Quran, Mabahith fi Ulumil Quran, Al-Syekh Mabahith fi Ulumil Quran, Syekh Subhi Salih kalau tidak silap saya. Ini sekadar ingat dalam ingatan saja ni. Dulu kami mengaji ni di pengajian dahulu. Mabahith fi Ulumil Quran. Naam. Nanti tak ingat saya siapa pengarangnya. Subhi
Saleh ataupun begitu. Saya akan rujuk kembali nanti. Tapi begitu nama dia. Mabahith fi ulumil Quran. Terkenal pengarangnya, cuma saya dilupakan sekarang ini. Menyebutkan penurunan Quran ada dua. Satu secara duf'atan wahidah ataupun secara penurunan marratan wahidah, sekali turun sahaja. Jumlatan wahidah, sekali turun sahaja, sekaligus 30 juzuk. Itu berlaku pada malam Al-Qadar ini tadi, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, Sama'id dunia, di satu tempat namanya Baitul Izzah. Daripada Lauh Mahfuz, Lauh itu seperti papan kenyataan, Lauh Mahfuz yang terjaga, sebab tidak ada orang yang boleh menghilangkan catatan di situ, sebab itu dipanggil mahfuz. Kita pun sebut Lauhul Mahfuz, asalnya Lauhun Mahfuzun asalnya, ataupun Al-Lauhu Al-Mahfuzu, akhirnya dikenal dengan Lauhul Mahfuz dalam sebutan kita biasa. Duf'atan wahidah, jumlatan wahidah, sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke dunia, langit dunia ni, sama'ud dunia, langit dunia, itu sekaligus 30 juzuk. Pada bila tu? Malam Lailatul Qadar. Daripada langit dunia ini nak pergi kepada Nabi SAW sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan pertanyaan orang Arab ketika itu, sesuai dengan keadaannya, maka dia mengambil masa 23 tahun. Kenapa? 13 tahun Nabi di Makkah, 10 tahun Nabi di Madinah. Inilah namanya penurunan Al-Quran secara tanjiman, munajjama, penurunan secara beransur-ansur, gradually, mengambil masa 23 tahun. Itu disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam kitabnya, iaitu Tafsirut Tabari. Sayyidina Ibnu Abbas, kata Al-Imam At-Tabari, menyebutkan unzilal Qur'anu kulluhu jumlatan wahida fi lailatul qadri fi Ramadan ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan keseluruhannya dengan sekali turun pada malam Al-Qadar pada bulan Ramadan ke langit dunia. فَكَانَ اللَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحَدِّثَ فِي الْأَرْضِ شَيْئًا أَنْزَلَهُ مِنْهُ. Allah ketika nak berfirman sesuatu yang berkaitan di muka bumi ini, lalu Allah akan berbicara tentangnya, hatta jama'ahu, sehinggalah Al-Quran itu jadi lengkap 30 juzuk. Naam. Dalam ketika lain, Al-Imam Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan anzalallahu al-Qur'ana ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Quran di langit dunia ini pada malam Lailatul Qadar. Fakana Allah idza arada an yuha minhu syai'an auha. Allah Azza wa Jalla ketika nak berbicara tentang sesuatu, maka Allah akan berbicara tentangnya, mewahyukannya. Adapun tentang perbahasan kalam itu sangat mendalam, hadirin. Kalau kita mengaji pengajian sifat 20, kalam itu kalau ikut jumhur ulama ditafsirkan dengan cara umum dua sahaja, iaitu kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kalau secara terperinci, dua ini tadi diperincikan lagi menjadi empat. Pertama, kalam nafsi ataupun kalam ismi, itulah yang namanya sifat kalam. Sifatun mawjudatun qa'imatun bidzatillahi ta'ala. Satu sifat yang wujud, yang wujudi, dia bukan amrun i'tibari, dia memang ada lagi sungguh, bukan hanya sungguh dengan fikiran akal dan penerimaan akal sahaja. Yang qa'imatun, yang berdiri pada zat Allah, kerana Allah itu adalah qadim, maka sifat kalam ini juga qadim. Itu panjang perbicaraannya, ya. Jadi sebahagian ulama menafsirkan lagi dua tadi menjadi empat. Apa dia? Kalam nafsi ataupun kalam ismi. Yang kedua, kalam nafsani. Kalam nafsani yang diturunkan itu sebenarnya sudah Allah ada, tinggal lagi bila nak berbicara, barulah dikeluarkan perkataan itu. Kalam namanya kalam nafsani. Umpama sebegini bagi mudah, sebelum saya berbicara ketika ini di rumah tadi, mungkin lepas subuh tadi, saya dah set dalam diri saya ni apa yang saya nak cakap. Itu namanya kalam nafsani. Satu lagi kalam
masdari, iaitu berbicara. Saya ni kan berbicara, Allah juga berbicara, cuma cara Allah berbicara tidaklah sama dengan kita ini. Tapi Allah yatakallam, na'am, Allahu yatakallamu bikalamihi. Itu kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah, Allah berbicara bidzatihi, dengan zatnya, sebab Mu'tazilah menafikan sifat ma'ani, itu panjang perbicaraan. Kemudian yang namanya lafzi, perkataan. Jadi ada 4 kalam dalam perbahasan sifat 20. Naam. Al-Imam Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani dalam kitab beliau Manahilul Irfan fi Ulumil Quran menyebutkan 2 penurunan Al-Quran yang telah kita sebutkan tadi. Satu secara duf'atan wahidah, daripada sekaligus, iaitulah malam Lailatul Qadar, daripada Lauhul Mahfuz sampai ke langit dunia di tempat namanya Baitul Izzah. Barulah yang kedua itu dengan cara tadrijian, iaitu secara 3 tahun secara tadrijian, secara beransur-ansur sesuai dengan keadaan yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Al-Madinah. Baik. Itu isyarat yang pertama. Ayat allazi unzila fihi al-Quran, iaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ulama mengatakan diturunkan permulaan Al-Quran. Itu isyarat yang pertama. Isyarat yang kedua, kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah Subhanahu wa taala memuji bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain dengan memilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran Al-Azim, mulianya Al-Quran. Malah bukan sahaja kitab Al-Quran, kata beliau, dalam kitab Tafsir Al-Azim ataupun Tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir bawa satu hadis, bukan sahaja Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, malah kitab-kitab suci yang lain. Nabi SAW menyebutkan, unzilat suhuf Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan, diturunkan suhuf, ni namanya suhuf, halayan-halayan ni, suhuf. Ni kalau dah banyak ni, saya buat satu compilation, satu lagi malaf kat depan ni, muka surat depan ini dengan belakang ini kulit tebal, lalu saya compilekan jadi mashaf. Sebab itu Al-Quran kita disebut mashaf Al-Quran. Nah, adapun kalau dalam bentuk begini, itu namanya suhuf. Nah, kan kita baca suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Jadi suhuf Nabi Ibrahim diturun bila? Awal malam Ramadan. Satu. Wa unzilatit Tauratu li sittin madain min Ramadan, dan diturunkan Taurat pada hari yang ke-6 selepas Ramadan. Oleh kerana semua kitab-kitab suci ini diturunkan pada waktu malam, maka hari yang ke-6 tapi malam yang ke-7. Itu cara kita memahami ini. Wal Injilu li 13 khalat min Ramadan. Kitab Injil diturunkan 13 hari selepas bulan Ramadan, bermaksud malam yang ke-14. Wa anzalallahu al-Qur'ana li 24 khalat min Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran pertama sekali pada hari yang ke-24, bermaksud pada malam yang ke-25. Begitu mulianya malam itu sehingga diturunkan kitab-kitab ini semuanya pada waktu malam. Ada perbahasan khusus kenapa malam itu menjadi sangat mulia. Ada perbahasan khusus ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Menarik sekali hadirin. Kenapa Lailatul Qadar malam? Lailah malam. Kenapa Isra dan Mi'raj malam? Kenapa diturunkan Quran dan kitab-kitabnya pada waktu malam? Kenapa munajat Nabi Musa kepada Allah di Bukit Tur Saina pada waktu malam? Wa wa'adna Musa 40 lailah. Dan kenapa Nabi Musa keluar daripada bumi Mesir, pergi ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri daripada Fir'aun dan bala tenteranya pada waktu malam? Masya Allah. Banyak hadirin kalau nak dikupaskan, kenapa malam? Kenapa tahajud sedap waktu malam? Kenapa bermunajat sedap waktu malam? Ada rahsia-rahsianya. Itu barangkali ada tajuk perbahasan khusus pula tentangnya. Cukup di situ dulu ya. Baik, mari kita lihat lagi
ayat selepasnya itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran tadi itu diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan yang membezakan antara yang hak dengan yang batil. Di sini ada beberapa isyarat. Pertama sekali kata Al-Imam Ibnu Kathir, ini adalah pujian Allah terhadap Al-Quran. Quran tu mulianya Allah puji sebagai satu, sebagai petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk bagi satu orang yang mengimani Quran ini datang daripada Allah. Yang kedua, dia membenarkan isi ajaran Al-Quran. Yang ketiga, dia praktikkan, dia lakukan apa yang disuruh ataupun yang ditegah dalam Al-Quran. Kalau orang itu satu, dia mengimani, no doubt ini mesti datang daripada Allah, dia yakin. Dua, dia yakin dengan ajarannya tu dalam Quran tu, dan dia praktikkan, orang ini baru dapat petunjuk. Adapun orang yang tidak ada tiga kriteria ini, walaupun Quran itu kita petunjuk, dia tidak akan dapat petunjuk daripada Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, ketika Allah menyebutkan wa bayyinatin minal huda wal furqan, bayyinat ini maksudnya penjelasan, dalil dan hujah. Maksudnya Quran ini adalah dalil dan hujah yang sangat jelas, yang sangat terang sekali. Maksud, jika kita faham dan jika kita mentadabburkan Al-Quran, ia betul-betul menjadi petunjuk bagi sesuatu yang sesat. Maksudnya Quran boleh bagi tahu ni, ini sesat, ini menyimpang, ini tak betul. Tapi syarat mestilah didahului dengan tiga tadi itu. Apa? Satu, mengimani betul-betul ia datang daripada Allah. Kalau dia datang daripada Allah, sudah pasti tidak ada kesalahan, sudah pasti sangat lengkap dan sangat benar. Yang kedua, ajaran yang ada dalam Al-Quran itu sungguh-sungguh benar. Yang ketiga, dia mahu nak praktikkan. Orang sebegini, barulah Quran itu boleh jadi petunjuk padanya, dan barulah Quran itu boleh menjelaskan, dan seperti lampu yang memberikan padanya cahaya, disuluh dalam kegelapan, lalu dia tahu mana jalan yang lurus, mana yang tidak, mana ada lubang, mana jalan yang bagus, mana ada kayu ataupun batu, jangan sampai terlanggar, tersepak, yang mana ada kayu dan tiang dan pokok, jangan sampai terlanggar. Kenapa? Cahaya Quran tadi itu yang dapat nanti memberi petunjuk pada orang itu, sehingga Quran itu menjadi hujah yang sangat jelas dan terang, membezakan mana satu kesesatan, mana satu tidak. Dan itulah yang nanti memberi manusia itu faham mana satu yang hak, mana satu yang batil. Naam. Yang kedua, isyarat ini menunjukkan Al-Quran adalah landasan ataupun sumber hukum hakam. Hendaklah kita kembali kepada Al-Quran untuk kita tahu hukum hakam Islam. Hanya untuk orang Islam saja ke? Tidak. Sebab itu disebut hudal linnas, nas manusia. Manusia termasuk orang Islam dan orang bukan Islam. Jadi nak tahu ajaran Islam yang sebenar, mesti kembali kepada Al-Quran, sebab ia adalah kitab yang diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal lagi, kalau orang macam saya ni, yang tidak ada ilmu sangat ni, baca Quran terus nak berhukum sendiri, takut-takut jadi sesat. Bukan Qurannya yang sesat, tapi saya ni yang tak banyak ilmu ni, bahasa Arab yang tak seberapa ini, pemahaman ilmu yang sangat cetek ini, takut-takut salah faham. Sebab itulah kata para alim ulama, ya Al-Quran itu kitab petunjuk, ya sunnah itu boleh memberi petunjuk, tapi kalau tidak ada ulama akan jadi sesat. Kenapa? Ulama lah orang yang boleh memahami Al-Quran dengan elok. Ulama lah yang boleh memahami hadis dengan elok. Bukan senang-senang baca Quran terus keluar hukum, hadis terus keluar hukum. Tidak. Banyak sangat ilmu dan cara untuk memahaminya dengan betul, dengan ilmu-ilmu alat, ilmu bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu mani, ilmu dalam mani, mantiq, bayan, ilmu arud, ilmu ma'ani. Nak memahami hukum kena ilmu fiqh, usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Masya Allah, tabarakallah. Hadirin, jelaslah dan insaflah kita bahawa
Sudah kuasai tak kita bahasa Arab dan segala pecahannya? Sudah kuasai tak kita ilmu tafsir dan segala perbincangannya? Demikian hadis dengan perbincangannya. Kalau tidak, surrender sahaja, kembalikan ia kepada para mufassir yang sudah mu'tabar dan para muhaddis, ahli hadis yang sudah terkenal, daripada kita yang bukan bidang kita, berusaha juga untuk memahaminya, malah mohon maaf kadang-kadang hanya memahaminya dengan terjemahan sahaja, maka boleh membawa kepada makna yang tidak benar, memaham dengan sesuatu pemahaman yang tidak benar, boleh membawa kepada kesimpulan hukum yang tidak benar pula. Mudah-mudahan Allah merahmati para mufassir dan para muhaddis untuk kita berpegang pada pendapat mereka dan melihat kepada pandangan-pandangan mereka. Naam. Hadirin, mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, tabarakalladzi nazzala al-furqan. Kan perkataan di sini furqan, iaitu apa dia furqan? Furqan ini yang membezakan, farq, tafriq, yang membezakan mana hak mana yang batil. Ayat yang lain menyebutkan perkara yang sama, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Surah Al-Furqan ayat yang pertama. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Quran, iaitu Al-Furqan, kepada hambanya supaya ia menjadi suatu peringatan kepada umat keseluruhannya. Al-Imam Al-Jassas, seorang ahli tafsir, beliau mengatakan ini bukti kebatilan madhab Mujabbirah, Jabariyah, yang mengatakan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Dah jadi kafir, memang Allah tak bagi petunjuk? Tak, Allah bagi petunjuk, kerana itu Allah bekalkan akal. Kenapa? Al-Quran ini Allah sebutkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada semua mukallaf. Mukallaf itu kan termasuk kafir. Ayatnya hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Manusia itu termasuk Islam dan kafir. Nah, demikian hadirin, untuk perbahasan yang awal ini, hari Jumaat yang mulia ini, di perbahasan awal ini agak sedikit panjang, mohon maaf. Nanti insya-Allah esok kita akan bicarakan muka surat yang ke-6 untuk poin B itu, huruf B, bulan yang barakah, dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan, dikurniakan Lailatul Qadar. Semuanya ada dalam hanya satu hadis. Kemudian dihuraikan hadis-hadis yang lain, kita akan semak dan kita akan mudah-mudahan manfaatkan sama-sama esok hari dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.